cinta pada kita dengan nama yang baik, tapi hakikatnya itu penuh dengan kelalaian, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inikah orang yang kita nak yakin mampu jadi khalifah dalam hidup kita? Tanya diri, tanya iman. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Jawapan yang sangat padat dan menarik. Okey, seterusnya untuk Ustaz Salim. Anak saya masih belajar tapi sudah ada kekasih hati. Ini soalan daripada ibu atau bapa. Apa yang patut saya buat? Kalau benarkan kahwin awal, tidakkah ia akan merosakkan masa depan mereka dalam pelajaran? Dan bagaimana pula dengan nafkah isteri? Adakah saya perlu tanggung? Terima kasih. Saya pun ada anak. Anak saya pun macam ada kekasih hati. Habis bocor dari sana tak ada. Oh, malam tadi sambil potong-potong daging, saya dengan dua orang anak dara saya. Anak dara saya seorang kat atas diploma dalam Quran, yang kedua tengah seminggu ada di sana. Jadi malu tak tahu tak. Bincang-bincang soal kahwin. Macam-macam ada pendapat lah. Ada nak kahwin pakai belajar, ada nak kahwin pakai belajar. Jadi benda itu benda yang normal dalam kehidupan anak-anak. Dia sebenarnya bagi yang bertanya lah, mungkin ibu yang bertanya, kalau kita berbincang anak-anak, setakat mana hubungan antara anak dengan kekasih dia. Sebab pengalaman saya di universiti, baik di MS ataupun ketika saya bersyarah di UIA 5 tahun, macam saya sebutlah, sebab itu kita utarakan tajuk ini. Bukan hanya sekadar kita nak menarik minat hadirin tak. Ini antara semangat kami dalam ISMA, membuat tajuk-tajuk begini untuk remaja. Sebab remaja ni masih boleh, kalau kita sempat selamatkan mereka daripada penyakit bahana ni, InsyaAllah kita akan mampu menyelamatkan suatu tonggak yang paling utama untuk pembinaan agama bangsa negara. Tapi masalah ramai yang di usia muda ini dia dah awal-awal dia hancur dah. Yang tinggal berbakti dalam diri dia untuk rumah tangga dia. Okey. Yang tinggal berbakti untuk rumah tangga dia, tinggal sisa-sisa sepah-sepah saja lagi. So macam mana kita nak memastikan rumah tangga berkualiti? Bila rumah tangga tak berkualiti, anak-anak yang lahir pun tak berkualiti. Anak-anak yang lahir pula menghasilkan cucu-cucu yang tak berkualiti. Kan? Begitu bila baru-baru ni sebut, begitu ramainya, macam disebut oleh Dr. Hatta tadi, kan Malaysia saja ratusan ribu anak-anak yang tak sah taraf. Anak dah 370,000 yang tak sah taraf, ataupun anak-anak zina lah kita kata. Kemudian anak-anak zina ini memanglah tak salah pada dia, tetapi kadang-kadang sifat akhlak tu bila tak dididik, tidak ditarbiah oleh bapa yang macam itu, akhirnya dia akan menghasilkan makin ramai. Sampai ada yang menjangkakan mungkin tahun 2020 kalau fenomena ini berterusan, 3/4 penduduk Malaysia ni anak zina. Bagaimana kita nak menghasilkan sebuah negara yang hebat? Akhirnya kita macam mereka, macam negara-negara barat, majoriti penduduk dia memang 80% adalah anak luar, tidak sah taraf, maksudnya luar nikah. Sebab itu kena bincanglah bagi saya dengan anak-anak macam ni, kan? Kalau dari universiti, ini bergantung kepada pemahaman ibu bapa masing-masing lah. Ada ibu bapa kadang-kadang, saya banyak pengalaman di MS ini settlekan masalah budak-budak yang nak kahwin lah. Yang tahun 1, tahun 2, tahun 3, majoritinya dah So bila telefon mak bapak, pernah saya jumpa ibu bapa, dia kata anak anak pakcik ni ada masalah. Masalah apa tu? Dia dah ada kekasih yang nak kahwin. Saya tak akan cerita yang sebenarnya lah, kecuali dia terpaksa. Dia kata ada pasangan zaman sekarang biasa lah, saya muda-muda dulu pun biasa. Astagfirullahaladzim. Okey lah, saya bagi step kedua. Tapi mereka ni dah teruk sangat dah ni. Dah teruk sangat dah. Teruk macam mana tu? Dah terlanjur lah. Dia senyap-senyap. Ngandung.
Kakak ni macam taklah, dia kata. Biasa tu, ingat itu biasa. Sebab apa bila saya tanya anak, bapak dia dulu menjadi macam tu juga. Selesai kes tu. Ada setengah bapak saya telefon, anak pakcik ni dah terlanjur dah. Ya, tapi saya tetap tak nak bagi. Nanti dia tak habis mengaji. Saya nak dia habis belajar juga. Tak kisah ke mana pun. Kadang-kadang kita ni sebagai ibu bapa, kita merasakan bahawa anak ni kalau tak habis belajar, neraka dunia, sengsara hidup dia. Padahal 80% jutawan kat dunia yang tak habis belajar, yang tak masuk universiti pun. Bukanlah saya nak galakkan, kalau macam tu tak payahlah kita habis belajar jadi jutawan. Tak. Cuma kadang-kadang persepsi kita terlalu rigid sangat. Sedangkan anak dah teruk sampai tahap macam ini. Sedangkan apabila dia berterusan macam itu, anak memang kalau tak bertaubat, kau masuk neraka, dia akan bawa kita sendiri. Terutama kalau anak perempuan, itu di bawah tanggungjawab kita. Kalau dah sampai tahap, jangan tunggu macam itulah. Sebab itu kita kena kenal anak-anak kita, khususnya di universiti. Saya seorang yang ada kat dalam universiti tak percaya, termasuk saya. Kalau duduk ke universiti, tak percaya saya. Ramai kawan-kawan saya, anak tahun 1 je kahwin, dikahwinkan, senang hati kan? Ada suami, kalau dia nak buat apa pun suami dia, dia nak beranak pun suami dia. Cuma dalam tempoh dia belajar, nama dia belajar, kita kena sponsor je lah, kena belanja dia. Tak banyak mana pun belanja dia pun sebenarnya. Yang akhirnya dia habis belajar kan? Dia belajar tenang. Kalau lelaki biasanya kalau kahwin, lagi bersemangat belajar. Sebab apa? Dah tak ada masa nak lepak-lepak dah tak perlu pun nak SMS apa sebelah kan? Satu lagi dah nampak tanggungjawab ke depan mata dah. Kalau aku gagal ni, mak bapak aku tak kaya, habis. Contohnya saya lah, saya kahwin ketika belajar. Kalau aku gagal ni, siapa nak beli makan bini aku ni, anak-anak aku? Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya keluar daripada alam belajar universiti dengan membawa 2 ijazah, dengan membawa 2 orang anak, dengan membawa 1 orang isteri. Waktu itu alhamdulillah. Tak juga kata orang tu kesempitan hidup lah. Dr. Hatta pun waktu buat medik di Mesir pun dah berumah tangga. Kalau kita merasakan anak-anak dah sampai tahap macam itulah kan. Tapi bagi anak-anak yang merasakan dia perlu kahwin, saya tak sempat nak bincangkan, tapi buka blog saya, ada 4 CD saya tulis, mak, bapak, aku nak kahwin. 4 CD berdasarkan pengalaman saya dengan pelajar-pelajar saya. Ada 4 CD dalam blog saya, saripadul.com kan. InsyaAllah dalam tu bacalah kan. Cuma ada part yang kelima saya belum tulis, sebab part tu agak sensitif kan, dan ada kaitan dengan undang-undang. Tapi kalau orang datang tak selesai cara yang pertama, cara yang kedua, saya akan ajar cara yang kelima. Tapi kena jumpa saya sendiri, InsyaAllah saya beritahu. Terima kasih Ustaz Syarif.